Dan bertemu kembali pastinya apabila kita bercakap berkenaan dengan banjir di selatan tanah air pada ketika ini kita lihat beberapa kawasan telah pun banjir mulai surut dan juga ada penduduk yang telah pun berpindah dari PPS ke kediaman masing-masing memulakan kerja pembersihan dan pastinya mereka akan terus mempergiatkan kerja-kerja pembersihan dan juga pemulihan pasca banjir. Apa ceritanya di selatan tanah air? Kita nak bersama dengan Firdaus Azil langsung dari Segamat. Firdaus, mungkin apa perkongsiannya? Apa yang boleh kita fahami dari segi terutamanya dalam proses pemulihan pasca banjir di negeri Johor ketika ini, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Haris dari Bukit Jalil. Seperti yang Haris maklumkan, saya berada di Kampung Pogo, di antara kampung-kampung yang terjejas di dalam Mukim Pogo ini, yang mana kalau anda dapat lihat di belakang ini penuh dengan kenderaan-kenderaan daripada NGO, daripada agensi dan sebagainya, kerana walaupun banjir mulai surut tetapi masih ada kawasan-kawasan di dalam yang hanya boleh diakses dengan melalui bot, melalui laluan-laluan sungai. Dan sebagai contoh, kalau boleh saya nak sebutkan juga antara NGO yang sempat saya temui ialah daripada NGO Empire Project ini, yang baju biru ini, Empire Project, yang mana mereka datang ke sini untuk memberikan bantuan-bantuan barang keperluan seperti barang dapur dan sebagainya, yang mana NGO Empire Project ini diketuai oleh Muhammad Ashraf Khan Mat Najib. Dan sebelum saya nak bercerita tentang bantuan-bantuan ini, pada sebelah awal hari ini juga saya berkesempatan untuk pergi ke Kampung Sepangloi, kerana Kampung Sepangloi ini seperti diketahui umum, ataupun kalau yang belum tahu mungkin saya boleh maklumkan, antara kampung yang cukup sukar untuk kita sampai ataupun misi-misi bantuan sampai ke sana, kerana laluannya sudahlah ditenggelami air, tetapi juga dan laluan yang agak mencabar untuk pasukan-pasukan penyelamat dan sebagainya. Sebab itu hari ini supaya kita dimaklumkan bahawa laluan ke itu sudah boleh diakses, dan saya juga berkesempatan bertemu dengan pasukan-pasukan yang sedang membuatkan misi pasca banjir, membersihkan rumah dan sebagainya. Antara yang terlibat ialah daripada Exco sendiri, iaitu pada Exco Jawatan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam YB Tosrim Jarvanti, yang juga merupakan Adun Bukit Permai. Saya sempat bertanyakan kepada YB apakah jenis mengenai bantuan-bantuan kerajaan negeri dan sebagainya. Saya nak membawa penonton untuk dengarkan apa yang beliau katakan sebentar tadi. Untuk makluman, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam musyawarah pada 2 hari bulan saya pengusikan tempoh hari, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIS telah membutuhkan sebanyak 3 juta ringgit bagi membantu mangsa-mangsa banjir di Johor. Dan bantuan ini akan disalurkan kepada semua amil-amil di peringkat daerah. Jadi kepada mana masa-masa banjir yang terlibat, bolehlah terus berhubung kepada amil-amil di peringkat daerah atau terus memaklumkan ini kepada pihak MAIS di peringkat negeri Johor, ataupun mana-mana komuniti boleh melaporkan perkara bantuan ini. Jika tak sampai, boleh terus bomba aduan kepada saya selaku SK Agama Islam Negeri Johor. Dan untuk makluman, memang MAIS telah bersetuju membutuhkan sebanyak 3 juta ringgit. Dan ini telah pun saya maklumkan dalam mesyuarat Majlis Musyawarah Kerajaan Negeri Johor pada hari Rabu lepas. Okey, itu antara yang diperkatakan oleh Adun Bukit Permai, juga merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam YB Tosrim Jarvanti. Silakan Haris. Ya, Firdaus, apabila kita bercakap soal pemulihan pasca banjir ini, antaranya adalah dari segi manpower. Kita tahu pertamanya adalah untuk menyelaraskan sukarelawan. Pada masa sama, adakah sukarelawan itu cukup ataupun tidak? Kerana pada satu ketika, kalau kita ingat di Hulu Langat, ada kawasan-kawasan yang sukarelawan tidak dapat akses ataupun tiada sukarelawan. Ada keluarga ataupun individu mereka yang menetap di kediaman itu sendiri yang perlu ataupun melakukan segala kerja-kerja pembersihan, pemulihan pasca banjir. Tetapi bagaimana melihat koordinasi dan juga hari-hari yang mendatang dalam proses pemulihan pasca banjir terutama di kawasan Segamat yang Firdaus lakukan tinjauan, Firdaus? Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, saya berjumpa dengan Encik Ashraf ini, yang mana beliau merupakan wakil ataupun yang mengetuai NGO Empire
Empire Project, yang mana saya tanya dia bagaimana koordinasi susunan NGO dan sebagainya, yang mana beliau mengatakan bahawa untuk mereka datang ke sini perlu berdaftar dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana, dan ini PKOB ini adalah selaras dengan arahan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Kerajaan Johor, iaitu Yang Berhormat Datuk Azmi Rohani, merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, yang mana dalam surat ataupun dalam perkongsian yang bertarikh 4 hari bulan kalau tak salah saya, pada 3 hari bulan, satu arahan khusus berkenaan aktiviti membantu mangsa banjir oleh agensi ataupun NGO telah dikeluarkan, di mana semua aktiviti ini perlu diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana yang dipengurusikan oleh pegawai daerah, kerana kita tahu DO ini merupakan pengurusi Jawatankuasa Bencana peringkat daerah, dan juga difahamkan tujuan untuk penyusunan NGO bantuan ini adalah untuk memastikan bahawa setiap mangsa menerima bantuan secara tersusun, secara sama rata, dan untuk juga harus kita mengambil maklum bahawa ini adalah untuk mengelakkan sebarang kluster COVID-19 yang disebabkan oleh kesesakan ataupun ketidakpatuhan SOP. Itu yang dikongsikan oleh Setiausaha Kerajaan Johor Yang Berhormat Datuk Azmi Rohani. Dan sepanjang pemerhatian saya memang di sini, tetapi boleh juga saya kongsikan, selain daripada NGO yang berdaftar ini, ada juga sebagai contoh kawasan Sepangloy yang saya masuk sebentar tadi, memang terlampau banyak. Itu yang dikongsikan oleh Imam Kampung Sepangloy yang telah saya temu bual pada awal hari ini, yang mengatakan terlampau banyak NGO yang masuk. Walaupun bersyukur, tetapi untuk kita memastikan bantuan-bantuan ini sampai ke pihak yang sepatutnya, kita kalau boleh mereka nak mengelakkan satu kawasan terlampau ramai NGO, sama ada untuk memberi bantuan seperti barang keperluan ataupun bantuan untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Dan sekaligus mungkin sekiranya terlampau tertumpu pada satu kawasan, maka ada kawasan lain yang mungkin terjejas dan sebagainya, ataupun yang tidak terlepas pandang dan sebagainya. Itu yang mungkin mereka ingin elakkan, Harif. Ya, Firdaus, antara perkara lain juga mengambil iktibar antara kawasan-kawasan ataupun terutama di kawasan Lembah Kelang yang sebelum ini dilanda banjir pada penghujung Disember, dan juga melihat kepada proses penyaluran bantuan dan sebagainya. Apa antara keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi? Adakah penduduk terutama di Segamat, di sekitar negeri Johor, Segamat terutamanya, mengetahui dari segi bantuan-bantuan yang disalurkan, sama ada dari Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri sendiri, dan juga mungkin daripada NGO, adakah mereka tahu bantuan-bantuan yang boleh, yang layak, entitled untuk mereka dapat, ataupun masih lagi mereka fokus kepada kerja-kerja pembersihan tanpa memikirkan dahulu ataupun mengedepikan dahulu bantuan-bantuan lain yang mungkin ataupun yang telah pun diumumkan sama ada Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri, Firdaus? Okey, secara keseluruhan yang boleh saya cakap apabila saya berjumpa dengan mangsa-mangsa banjir ini, paling tidak pun mereka akan tahu bahawa setiap keluarga yang terjejas, setiap isi rumah itu, ketua kepada isi rumah itu layak untuk menerima wang ihsan, bantuan ihsan daripada Kerajaan Persekutuan, iaitu sebanyak RM1,000. Tetapi selepas itu kita ketahui bahawa bantuan itu pun wang tunai itu telah pun dinaikkan. Ada bantuan-bantuan lain, sebagai contoh sekiranya rumah mereka terjejas teruk, ada bantuan antara RM5,000 hingga ke RM56,000 kalau tak salah saya sekiranya. Tetapi itu adalah berdasarkan tahap kerosakan. Sekiranya rumah itu terjejas sedikit ataupun rumah itu terjejas mungkin separuh, barang-barang sudah hilang sebagainya, ataupun mungkin hanyut terus, semuanya layak untuk menerima bantuan. Tetapi saya kira mereka mungkin tidak mendapat maklumat yang lengkap, dan ini saya kira adalah peranan yang harus kita lah. Pertamanya ialah kita sebagai media untuk memainkan. Jadi setiap kali saya berjumpa dengan, saya masuk ke dalam, jumpa-jumpa, saya akan cakap, Pakcik, abang, ini bantuan-bantuan yang ada, make sure abang kena dapat tahu, sebab ini adalah hak. Sebab apa? Abang adalah mangsa bencana banjir, dan ini yang diperuntukkan sama ada daripada Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri. Dan juga saya juga macam ada beberapa ketua-ketua kampung, penghulu yang saya minta kalau boleh mereka tolonglah pemudahkan urusan untuk mangsa-mangsa banjir ini, untuk memohon bantuan-bantuan dan sebagainya. Kerana sepanjang pemerhatian saya, ada juga orang-orang kampung, ini saya kira lumrah lah, ada orang-orang kampung yang macam tak berapa gemalang ketua kampung tu, tak gemalang dengan penghulu ni semua kan. Jadi kalau boleh kedua-dua pihak ini mungkin
sekiranya lah mungkin adalah isu-isu lain di dalam kampung mereka yang kita tidak tahu kan, tapi kalau ada isu-isu yang tidak berkaitan mungkin boleh tolak tepi dahulu. Pentingkan keutamaan kerana kita masa-masa banjir ini juga harus meneruskan kehidupan kerana sebab kalau boleh macam semalam kita kalau boleh kita tak nak mereka biasakan diri menjadi mangsa banjir tanpa pembelaan yang sewajarnya. Jadi saya minta kalau boleh penduduk kampung yang tak puas hati dengan ketua kampung tolak tepi sekejap, ketua kampung pula dan juga penghulu mungkin boleh memainkan peranan kerana anda adalah ketua komuniti, ketua masyarakat, harus tolak tepi, berjiwa besar, bantulah sesama sendiri agar urusan kelangsungan hidup itu dapat diteruskan, Haris. Ya, Firdaus, berbaki 2 minit ini mungkin fokus tumpuan Firdaus untuk hari-hari mendatang dalam pasca banjir, terutamanya di kawasan, adakah masih lagi kekal di Segamat ataupun sebelum ni difahamkan Firdaus ke sekitar Pagoh, tetapi selepas ini ke mana destinasi fokus tumpuan Firdaus? Okey, sudah pasti kalau ikutkan saya punya tugasan di sini ada sampai tarikh tertentu lah. Jadi bergantung kalau diteruskan itu saya akan teruskan, kalau tak saya akan balik ikut jadual tetapkan. Tetapi berbaki beberapa hari saja ini sebab apabila kita turun ke kawasan-kawasan kampung-kampung ini, kita akan berjumpa dengan orang-orang baru yang mula kita rasa mesra dan anggap keluarga sendiri. Jadi saya selain daripada kawasan-kawasan ini yang macam di depan ini difahamkan jalan yang menghala ke Kampung Pogo ini sedikit sebanyak dia sudah mulai pulih, beberapa jalan yang sebelum ini telah ditutup boleh dibuka, tetapi ada lagi kawasan-kawasan di dalam sana sebagai contoh Kampung Bukit Limau Manis, Kampung Codan, Kampung Tekam dan beberapa kampung lagi yang masih perlu diakses melalui bot. Kalau boleh saya nak turun lagi sekali, saya nak jumpa dengan mereka untuk mendengar keluhan kisah-kisah mereka. Sedangkan sebagai contoh kita tahu bahawa hidup itu perlu diteruskan. Persekolahan pun sepatutnya telah dibuka walaupun ada pengerusi Datuk Mazlan Bujang telah mengumumkan bahawa 31 sekolah yang terjejas di kawasan yang terkena banjir ini masih ditutup kerana masih ada sekolah jadi PPS dan sebagainya. Tetapi kita tahu bagaimanakah mereka, mungkin adakah sebagai contoh kalau sekolah, adakah anak-anak mereka sudah bersedia, adakah sudah ada persiapan dan sebagainya. Kita nak terus, kita nak bantu mereka, kita nak dengar kisah-kisah mereka bersedia atau tidak untuk teruskan hidup selepas ataupun pasca banjir ini, Haris. Baik, terima kasih Firdaus Azil atas perkongsian langsung dari Segamat dan pastinya menarik visual-visual yang dikongsikan Firdaus bersama dengan jurukamera Salihin Husin melihat terutama masuk ke kawasan-kawasan yang teruk terjejas akibat banjir dan pastinya kita mengharapkan proses pemulihan pasca banjir ini dipergiatkan dengan segera dan untuk memastikan mereka yang terjejas dapat meneruskan kelangsungan hidup terutamanya dalam pembukaan sekolah yang bakal bermula minggu hadapan. Dan untuk itu sekian sahaja fokus minggu depan untuk hari ini dan esok kita akan kembali untuk membawakan apakah lagi isu-isu yang boleh kita ketengahkan apa yang akan berlangsung sepanjang minggu hadapan. Sekian saja dahulu untuk fokus minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.